Bila juga? Bila juga ni? Kenapa? Kenapa? Boleh. Bila gelap boleh. Apa tadi? Gelap ke apa? Ha? Kita ada lampu tak nampak. Orang biar Kemarin pun dah nampak besok. biar ini nak rakap ni. Tak berjaya lagi setakat ni. Tak bagi nampak. Nampak ni pula tak? Tak apalah. Tak boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 24. Kalau tulis Ustaz Muzakir, dia nampak sebab dia gelap. Jelas tulisannya. Nampak? Tapi dalam gelap pun cahaya. Dia bukan cahaya. Dia pakai ni. Tengok ni. Ani bagi dia tengok. Nampak tu sana. Ani dia macam gelap dia macam mana? Berjaya dia. Sekali-sekali dia Betul lah. Atau power ni ke masalah? Tulisan. Dia buat di dalam ni dia buat di Taman Maluri. Maluri. Taman Maluri. Atau dia pakai skrin ni? Dia pakai skrin. Nampak tak? Macam mana dia buat? Apa tu address dia satu kita tak berapa jelas sangat. Oh, buat di Melaka ni di Tan Melaka tu. Okey. Biarlah juga. Okey, ayat 24. Masih cerita Musa. Kita Musa dengan kaum dia nak ajak ke jihad. Mana Allah telah pun
meletakkan. Mana Allah beritahu dah, menang. Perang ni menang. Tapi pergi je. Kan? Bagi lampu balik. Tak ingat lagi. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, belah sana bagi habis, tengah-tengah bawah dua, tengah-tengah bawah dua bawah. Hak belah ni tak apa tu, tengah saja. Hak belah ni tengah saja. Hak belah sini semua. Belah sini bawah dua, belah sini tengah. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya. Mana kita beritahu dah, jihad ni diperintahkan apabila ada sifat solat dengan sifat ihsan kepada orang lain. Jadi Allah menampakkan kepada kita, orang Yahudi ni, pengikut Nabi Musa ni, tidak bersedia untuk jihad ni. Kenapa? Nak suruh kita fikir kenapa. Lan nadkhulaha, kami tidak akan memasuki dalam konteks peperangan. Kami tidak akan masuki, lan nadkhulaha abadan, selamanya, madamu fiha, selagi mereka berdiam di sana. Inilah sahabat Nabi. Bila dia kata kepada Rasulullah SAW, kami tidak akan katakan kepada engkau sebagaimana katanya Musa kepada kaum Musa kepada Musa. Kami akan berkata sebaliknya, pergilah engkau wahai Nabi dalam memperjuangkan agama engkau, dan kami akan bersama engkau. Mana bezanya sahabat Nabi, respon sahabat Nabi dengan respon kaum Musa kepada Musa. Kami tidak akan kata sebagaimana katanya kaum Musa kepada Musa, lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kami tak kata begitu. Kami akan kata, pergilah engkau, kami akan bersama engkau. Itu sahabat. Nampak ada unsur kesetiaan. Perbezaan sahabat, jiwa sahabat dengan jiwa kaum Musa. Sebab itulah dalam selawat kita sebut wasahbihi. Mana minta Allah balas jasa Nabi, tak lupa minta Allah balas jasa sahabat Nabi. Fadhhab, pergilah, anta, engkau, wa rabbuka, dan Tuhan engkau. Berperang. Faqatila, berperang. Inna hahuna, kami di sini nak duduk saja. Qaidun duduk saja. Tengok apa tu dalam perang Badar, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nana baca, wahai Rasulullah, jika engkau mengharungi laut ini, nescaya kami akan mengharungi bersama dengan sahabat.
Dan jika engkau mengajak kami ke satu tempat, sebut saja Barku Jimat, wilayah di tengah Mekah, kira-kira menempuh 5 hari untuk menuju ke sana dari pinggir laut. Nescaya tidak ada seorang pun meninggal kamu. Kami tidak akan berkata seperti yang diucapkan kaum Musa kepada Musa. Sahabat dia sebut balik. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap nanti di sini. Kami akan tetapi kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, kami pun ikut berperang bersamamu, baik di depanmu atau di belakangmu, di kananmu dan di kirimu. Mana nak kata jiwa sahabat tu, sahabat ni kita jangan kacau osir. Sebab tu diberitahu dalam huraian tentang sahabat Nabi ni, walaupun kita tengok orang ni orang sunnah, bukan orang syiah, tak. Tapi kalau dia sebut satu perkataan yang tak sedap tentang sahabat Nabi, maka kita kena faham, walaupun dia bukan syiah, dia sunnah, tapi telah terkena jarum-jarum syiah. Kena hati-hati. Sebab itulah dalam kitab-kitab Salafus Saleh, dia tak masukkan cerita apa yang berlaku pada sahabat Nabi dalam kitab-kitab mereka, sebab bimbang. Silap ulah. Kalau ulah pun bimbang, orang yang baca silap faham. Jadi orang-orang yang soleh nasi awal ni, dia mula tak banyak cerita, dia tak banyak sentuh. Kalau boleh dia tahan sangat lidah dia ataupun tangan dia untuk tulis atau cakap perkara-perkara yang rumit untuk dipahami oleh orang macam kita ni. Takut jadi terlajak lah, lama-lama jadi akidah. Kalimah qa'idun ni makna sama jalisun, cuma qa'idun ni lebih kepada maksud duduk saja. Qala, Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku tidak berkuasa. La amliku. Ini la amliku, tidak berkuasa. Tidak dapat menguasai kecuali nafsi wa akhi, diriku dan saudaraku. Diriku dan saudaraku. Fafruq bainana, maka pisahkanlah antara kami, wa bainana wa bainal qaumil fasiqin, di antara kaum yang fasik. Makna lepas tu apa berlaku? Kaum Yahudi, kaum Bani Israel yang tidak ikut arahan Nabi dia ni sesat 40 hari, 40 tahun. Sesat selama 40 tahun. Jauh dia ni, tak jauh mana. Tak besar mana keluasan sesat dia tu. Tapi tak jumpa jalan sampai 40 tahun. Sesat 40 tahun, sesat tak jumpa jalan. Mana kerana menyalahi Nabi mereka ni, jadi bela 40 tahun. Bukan bela mata ni, bela jalan. Qala, Allah berfirman, jika demikian, negeri itu terlarang bagi mereka. Fa innaha muharramatun alaihim. Negeri itu terlarang bagi mereka. Selama 40 tahun. Negeri mana ni? Negeri panas. Negeri yang dia nak pergi ni.
Jadi mereka jadi tak jumpa punca. Keliling tak jumpa. Kalau keluar kawasan. Arba'ina sana. 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka tahayatihu ni dulu ada salah faham tadi. Bunyi teh ni, ingatkan ladang teh. Ha? Teh tu lah kita nak faham teh tu bukannya nama teh waktu Cameron Highland tu. Kita dulu ani ingat masa kat Kiah. Kan? Disebut teh-teh tu kita kalau salah lagi lah kita lagi teh-teh tu dia kan ladang teh Cameron Highland tu. Lagi berat. Kita ingat jumpa saudara bau dia. Dia kata apa dah sebenarnya alhamdulillah bukan ada lagu lah. Jumpa direct dia. Dia kata bukan ladang teh tu, bukan ladang teh Cameron Highland, dia kata teh tu makna tahayatihu, sesat. Tak tahu. Kalau kita sebut ladang teh, siapa-siapa dengar pun ladang teh Cameron Highland tau. Mesti tak. Lagi parah teh Cameron Highland. Jauh lagi. Nama teh tak apa lagi ni kita tu faham macam Cameron Highland. Memang Cameron Highland macam kalau guna sabuh lah kan. Duk ladang teh Cameron Highland sesak guna sabuh lah kita kata. Teh tu maknanya sesak. Bukan ladang teh. Parah kita kalau ngaji tak terlaki dah. Itu dulu terang-berapa belum ngaji orang itu kita. Atau kita jangan kalau kita dalam berapa jangan kita rasa putus asa, putus angin. Orang mengajar pun gitu kok kita dulu. Lepas ngaji orang nampak je. Satu pun tak jelas kita dulu. Nak kata kalau tak terlaki ni gitulah. Dia pun dia kata begitu. Kita tak tahu guru kita kata kita dah andas ni. Oh ya. Ini bukan untuk guru kita kata, kita nak hayal diri. Sebab tu tak jelas. Bunyi teh-teh ni ladang teh. Rupanya bukan ladang teh. Tahayatihu ni mana sesak. Fala ta'sa, jangan kau berputus asa, sedih hati. Alal qaumil fasiqi, ke atas kaum yang fasik. Mana kalau tidak bersedia untuk bersusah sama Nabi ni, kalau hukum Nabi ni, Nabi mengajar Nabi kita. Kalau kita dengan Nabi kita, kan? Nabi kita, kita. Kan? Bila kita beragama lagu tu, maka tak jumpa jalan, tak dapat punca. Barangkali tak dapat puncanya kaum Nabi Musa ni, bumi. Kita ni tak dapat punca jalan betul. Mana kalau kita putus hubungan dengan mana tidak susah bersama kan, susah senang bersama dengan Nabi kita. Syurganya susah senang tak sih. Sampai 40 tahun tu, mana umur Musa 40 tahun. Mana nak habis 40 tahun tu, Nabi Musa wafat dulu. Bila Nabi Musa wafat, mereka pun wafat jugalah, umur pun tua dah. Mana Nabi Musa ni hanya mampu mengubah sedikit. Sebab mereka duduk dalam dua pendidikan. Satu pendidikan Fir'aun, satu pendidikan Musa. Maknanya sebabkan mereka dah separuh duduk bawah pendidikan Fir'aun. Nak ubah metod fikiran tu payah. Hanya dapat dibetulkan separuh saja sifat. Lepas tu kembali ke rahmatullah, bila diganti oleh Bani Israel, umat lain,
anak cucu dia yang tidak pernah rasa segabut apa tu zaman sistem pendidikan Firaun ni, maka baru boleh mau dilihat. Tu pun ada lagi sakit-baki mana pengaruh kata apa keturunan ni. Kan? Mana nak ubah tu kata pendidikan ni, pendidikan sifat ni nak ubah dia bukan senang, susah. Macam kita ni dulu memang zaman sebelum kita ni, tok ayah kita ni kan, memang penuh dengan apa tu semangat padi, semangat laut, habis semangat belaka kan, mandi putri pula apa? Main putri pula. Main putri waktu lain. Kalau di sana, kalau di Terengganu lain pula. Dia panggil apa? Maya kan? Memeh. Waktu tu kalau kita terang lagu ni, kalau kita buat daurah waktu tu kan, rasa tinggal kita dengan apa? Dengan ICD, orang tak ada belaka dah. Nak hurai benda syirik-syirik ni payah. Tapi kenapa kita sudah terima? Sebab kita ni masa benda tu berlaku kita kecil lagi. Kita tak apa lekat mana. Tahu benda tu. Cuma tertanya juga benda tu betul ke salah. Sebab tu bila diberitahu tu salah. Oh salah. Tak ada dah salah contoh tak. Jadi mudah. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang masih duduk dalam dunia tu, nak rumi nak terang. Kita ni generasi tengah dah. Lahir kita ni masa berlaku tu kecil lagi. Lepas tu zaman kita ni tak ada pula, tak nampak macam dulu ni. Jalan-jalan tengok orang duk bagi makan, letak makanan dekat pokok-pokok. Kan? Dan ni kalau orang berlaku tu kita kata apa? Bagi makan kat kucing tu, gitu. Dia kata kucing, dia tak faham. Dulu biasa. Kita faham. Menunggu ni, bagi-bagi tak menunggu. Kalau nak tahu lebih lagi, pergi Indonesia. Indonesia ada lagi. Sampai sekarang ada Indonesia. Sana kuat sana. Lepas tu ayat seterusnya. Dibaca ke atas mereka, watlu alaihim, dibaca ke atas mereka. Mana kau bacakanlah. Utlu ni fi'lu amri. Bacakanlah kepada mereka. Ceritakanlah kepada mereka. Jadi tilawah ni mana cerita? Tilawah ni bukan kita baca orang kan gitu. Tilawah makna asal dia ialah baca makna. Bukan baca untuk kita, baca untuk orang lain. Walaupun baca untuk diri sendiri itu dituntut, tapi hakikat tilawah ni baca untuk orang lain. Supaya kita faham, orang lain pun faham juga. Kita selamat, orang lain pun selamat juga. Gitu. Maksud tilawah sebenarnya. Dan itulah sunnah Nabi yang paling sunnah sekali. Sunnah Nabi yang paling sunnah sekali. Makna sunnah Nabi yang paling sunnah sekali ialah baca makna Quran kepada orang lain. Sunnah sekali ni. Sunnah paling tinggi kau Ustaz. Paling tinggi ya? Baca Quran kepada orang lain itu asal. Bukan Nabi ni, semua Nabi. Semua Nabi bacakan wahyu kepada orang lain. Jadi nama ni kalau dalam ni sebenarnya apa tu mufassir kata nama dia tak ada sebut riwayat hadis ke, tapi mufassir kata nama dia Qabil dan Habib. Nama tahu salah. Kalau kita tak tahu nama tak apa, tapi cerita dia tahu.
Yang penting bukan masalah nama. Kisah dia, bukan nama tu penting. Jadi walaupun nama tu kita tak jelas siapa nama dia, tapi ada kata nama dia Qabil dan Habil. Tak masalah. Yang penting kisah dia. Satu cerita, dua orang anak Adam. Dua orang anak Adam. Cuma dia tak beritahu nama. Kita tak tahu lah, tak kisah. Sama ada, tak perlu gaduh lah nama ni. Dengan sebenarnya, yang sebenarnya, bilhaq, yang sebenarnya, ketika mereka mempersembahkan korban, qarraba qurbanan, ketika mereka hendak mempersembahkan korban kepada siapa? Kepada Allah. Sebab masa ni tak ada syirik lagi. Syirik tak berlaku lagi. Syirik tak pernah berlaku zaman Nabi Adam hidup. Tak pernah berlaku. Yang berlaku jenayah dalam bumi ni, yang diberitahu kita hanyalah paling berat pembunuhan. Jadi bunuh ni tak syirik lagi kan? Dia tak akidah lagi. Dia cerita dia bunuh saja. Dia tidak beritahu kepahaman Qabil lagu mana. Dia cerita bunuh kan? Bila syirik berlaku? Setelah Nabi Adam wafat. Dikabarkan 10 kurun, 10 generasi. 10 kurun setelah Nabi Adam wafat, barulah berlaku syirik di bumi, iaitu waktu Nabi Nuh AS. Jadi mereka berdua, qarrabani, alif tu mereka berdua mengadakan kurban. Jadi korban-korban ni mana bukan bermula zaman Nabi Ibrahim tak. Korban itu sebagai peristiwa apa tu, ibarat macam nak beritahu rela nak menepati arahan Allah tu, sehingga rela nak bunuh, tak bunuh lagi, nak bunuh, nak sembelih. Tapi bukannya hakikat sebenarnya Allah nak suruh sembelih, nak uji je, nak uji. Sebagaimana dalaman Nabi Ibrahim ni ada perasaan tak? Adakah perasaan dia itu mengalahkan arahan? Nak beritahu kat kita, nak zahir kat kita. Terbukti bahawa perasaan dia itu mana perasaan itu biasalah kita ada perasaan. Tapi bila bertemu antara perasaan dan arahan, Ibrahim ni mengutamakan arahan. Tu je nak beritahu tu je. Lalu diterima, fatuqabbila. Min ahadihima. Siapa dia ni? Habil kan? Yang ditolak Qabil. Walam yutaqabbal min al-akhar. Dan tidak diterima dari yang selain Qabil. Yang diterima Habil. Mana disebutkan bahawa Habil mempersembahkan seekor kambing, sedangkan Qabil mempersembahkan tanaman. Di antara dua korban itu, yang diterima adalah korban Habil dengan turunnya api dari langit lalu memakan korban itu. Hal itu menjadikan Qabil iri terhadap Habil.
iri, kata qala la'aqtulannak, benar-benar aku akan membunuh engkau. Qala Habil berkata, inna, sesungguhnya, yataqabbalullah, Allah hanya menerima, Allah hanya menerima. Mana hanya ni? Innama tu, ma tu hanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima, dalam kurungan, amalan dari orang yang bertakwa. Amalan dari orang yang bertakwa. Bertakwa di sini adalah dengan mengerjakan amal ikhlas kerana Allah dan mengikuti tuntutannya melalui para nabi dan rasul. Lain benar-benar jika, lain benar-benar jika basata, basata ni mana dia? Menjangkau. Menjangkau, engkau menjangkau ilayya yadaka, menjangkau kepadaku tangan engkau, litaqtulani, untuk membunuhku. Ma'ana, tidaklah aku, ma'ana tidaklah aku, bibasitin, menghulurkan tanganku, bibasitin, menghulurkan tanganku, ilaika, kepada engkau, untuk membunuh engkau. Mana sepihak? So mungkin waktu tu syariat tidak waktu tu tak beritahu jelas nak tahankan diri ke mana, tidak ada apa peristiwa ni, pembunuhan ni baru pertama kali berlaku. Kalau dah berlaku dah, mungkin ada Allah beritahu kalau orang nak bunuh kita kan. Mana bila waktu tidak ada pemberitahuan oleh wahyu bagaimana bertindak, jadi ijtihad Habil ni mana sebab dia tahu bunuh orang ni tak comel, nak lawan balik takut-takut salah juga. Jadi bagaimana? Jadi kalau tidak ada arahan jelas untuk buat sesuatu, maka yang sesuai, rasanya lebih selamat ialah kan, kita tak boleh nak kata apa, kita tak boleh nak buat apa, senang. Kalau kita balas balik boleh ke? Mana waktu tu hak rasa paling selamat bagi sebagai orang yang bertakwa ialah tak balas balik. Ini sesungguhnya aku akhafullah, takut kepada Allah. Takut makna buat sesuatu yang tidak disuruh, kecuali kalau ada arahan, makna mentahankan diri kan. Barangkali waktu ni tak ada arahan, jadi benda ni baru berlaku, pertama kali berlaku. Nak bunuh kita, nak bunuh orang pertama kali berlaku. Jadi bagi kita yang tak jelas ni, untuk elak daripada terlajak buat benda yang Allah murka kan, mana ada saja gitu. Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku ini, kalau aku balas kalau aku mana ibarat macam buat seperti orang buat, takut berdosa juga. Tapi kalau
Mu buat aku diam. Ni ayat dia kata, inni uridu, aku ingin. Ni yang ayat-ayat semalam kita leton kan, antara sebab, antara keburukan bunuh orang ni, kalau kita bunuh dengan kejam kan, bunuh orang lain dengan kejam, mati orang terbunuh dengan kejam, dosa orang yang kita bunuh dia tu pindah kita. Itu salah satu nak buat dosa kita ni pindah ke orang lain ni. Kalau kita mati terbunuh dengan kejam, siapa nak mati terbunuh dengan kejam? Jadi hak selamat ialah taubatlah kan. Bukan kita minta ni berlaku tanpa kehendak kita. Mana kalau kita bunuh kawan tu dengan kejam, segala dosa dia berpindah kita. Dosa kita lagi, dosa dia lagi. Dia kata, aku ingin agar tabua, engkau kembali. Aku ingin agar engkau kembali bersama dosaku dan dosa engkau. Tengok, kalau kau bunuh aku ingin aku kembali kepada Allah bersama dosa engkau tu, bersama dosaku dan dosa engkau. Bawa sekali. Jadi daripada inilah makna hujah yang mengatakan bahawa bila kita bunuh orang dengan kejam, dosa dia pindah kita. Dosa kita lagi bunuh dia, dosa dia lagi kita tanggung, dosa kita pun tak sanggup nak tanggung. Kalau kita tak mengaji, kita kata apa? Puas hati pada muka mati. Tak kan? Tak ngaji kita. Dosa kita lagi, dosa dia lagi. Dosa kita pun tak tangguh nak tanggung, dosa dia pula. Fatakuna, maka engkau akan menjadi min, dari penghuni neraka abadi, kekal abadi. Kalau ashab ni pada geran tanah neraka. Jadi ayat ni serupa dengan ayat sebelum An-Nisa. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jadi bunuh orang ni dia ada dua kemungkinan, sama ada kekal neraka atau hampir-hampir kekal. Macam mana dia kekal? Bila kita anggap halal kan? Kita anggap tak apa. Wadhalika, dan yang demikian itu adalah jaza, balasan kepada orang-orang yang al-zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi bunuh orang ni dia ada dua jenis. Bunuh orang qital fi sabilillah. Bunuh orang tak? Bunuh orang itu arah wahyu, ikut tertib wahyu, undang-undang wahyu. Betul tak? Sebab dia nak bunuh kita. Kita nak selamat dia nak bunuh kita. Maka kita bunuh dia. Bunuh dia tu arah wahyu. Arah wahyu, qital arah wahyu, tapi tertib dia jaga. Hak ni bukan arah wahyu, arah nafsu. Fatawa'at, mendorong. Maksudnya tawa'a ni kalau dalam Quran bila makna sukarela, volunteer, sukarela. Ta'at, sukarela. Kat sini mana mendorong. Bukan menjadi mudah. Maka mendorong baginya untuk bunuh saudaranya. Siapa dia? Nafsunya. Nafsunya lah yang mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Qatla akhi. Nafsu dia yang mendorong.
Jadi bunuh orang ni zahir. Tinggal lagi arahan wahyu ke arahan nafsu. Nampak zahir bunuh. Kalau arahan wahyu peperangan tu. Dalam perangan pun jadi nafsu bila kawan tu mengucap kalimah syahadah. Kan? Kita nak bunuh juga. Ia nafsu tak? Kawan tu menyerah. Kita nak bunuh juga. Ia nafsu tak? Kawan tu akan pedang, kita akan pedang. Dia nak bunuh kita. Kita bunuh dia. Itu baru wahyu. Lalu ia membunuhnya. Faqatalahu. Beza satu qatala, satu qatala. Panjang, satu qatala, panjang. Satu qatala. Beza dia kalau qatala musyarakah baina isnain. Mana berlaku dua pihak. Dua-dua saling nak bunuh. Qatala ni dua-dua saling nak bunuh. Tapi ada yang mendominasi. Dua-dua saling nak bunuh, tapi ada yang mendominasi. Tapi kalau qatala sepihak. Sama dengan daraba sepihak. Kalau daraba saling pukul, tapi ada yang mendominasi. Fa asbaha, lalu menjadilah ia minal khasirin, sebagai daripada orang-orang yang rugi. Rugi dalam Quran semua merujuk akidah. Semua merujuk akidah. Kerugian yang menyebabkan hilang syurga selama-lamanya. Jadi Ustaz kata tadi syirik tak berlaku lagi. Tapi kenapa Ustaz kata akidah pula sini? Kenapa hal akidah ni masuk neraka kekal adalah kerana kufur. Kufur tak mesti syirik. Kadang-kadang kufur atas sebab lain. Contoh kufur Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Bukan kerana syirik, kerana tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kufur ni banyak sebab, salah satu dia syirik. Kita ni mengaji daurah contoh. Orang lain lah. Daurah kelas lain lah. Kita setuju dah ustaz ayat ni, tak setuju mana. Contoh lah. Tak belagang ayat ni. Menafikan kebenaran ayat ni. Kufur dah situ. Kufur dah situ. Tapi bukan syirik tu. Tapi boleh jadi kekal neraka juga. Ataupun dia tak kata, dia dalam dia. Tak setuju dengan ayat ni. Contoh tak setuju. Tak belakang kita ayat. Contoh tak. Dah lamanya pun mana orang tahu. Tahu juga dia dah. Jadi syirik tu. Dah. Kufur ni bukan keluar daripada akidah yang betul ni. Bukannya makna mesti syirik. Syirik salah satu sebab. Fab'asallah, Allah mengutuskan, mengirimkan ghuraban kepada ghurab. Burung gagak. Gagak ni warna putih kau ni hitam. Ni cerita dongeng. Masa warna putih jadi hitam. Atau kita ni warna hitam lah. Dia dah bunuh orang. Jadi bunuh orang ni baru berlaku pertama kali. Lepas bunuh tu nak buat apa pula mikir dah. Orang yang mana ikut nafsu tu lagu tu lah. Sedap mana-mana lepas tu menyesal. Semangat mana-mana lepas tu menyesal. Terus ikut nafsu lagu tu. Dia bukannya selama-lamanya. Dia satu masa dia menyesal. Sama ada di dunia atau di akhirat. Dia tak ada syok sekejap. Ikut wahyu sampai mati suka. Ke nafsu ni sekejap lepas tu menyesal. Ada satu hamba Allah ni, boleh kita cerita lah. Masa dia kuat dulu ayat ini ngaji tak waktu bila dia tak boleh tak jalan gitu, haknya mengaji ni ajak pergi rumah dia.
Sama pergilah rumah kita, menghibur hati kita. Awak yang mengaji ni, yang diajak pergi rumah dia ni, yang pengaji sekali kita, lama dah ngaji kita 10 tahun dah. Dia kata seolah macam nak menghibur hati je. Kadang-kadang jalan tak boleh. Lepas tu yang mengaji kita tak boleh kita lebih sekadar tu ya. Takkan kita bunyi ahli syurga pun kita tak ada pasal kita. Cakaplah lebih sedap-sedap kata kita ni nak mati dah ni macam mana. Nak kata lagu mana? Bila kita cakap betul, dia kata wafat pula. Bukan kita tak bukan nak menghukum, tapi nak kata kita kena beringat keadaan kita waktu lagu tu. Sepatutnya yang baik, yang menghibur hati kita wahyu Allah. Ustaz tak boleh, kawan kita tak boleh, kawan kita sekadar gitu ya. Tidak ada siapa kat dunia ni yang boleh menghiburkan hati kita melebihi Quran, tak ada. Manakala kita pula jauh hang pula. Waktu dah tu lagu tu cari ustaz siapa-siapa tak boleh. Nak lagu mana? Tak boleh nak lagu mana. Bukan tempat kita. Wahyu lah yang boleh menghiburkan hati seorang. Ustaz tak boleh, kawan kita tak boleh. Sekadar tu. Jadi kalau kita tunggu waktu tu, dah tak boleh nak bergerak, nak suruh cakap bagi sedap kita, tak boleh juga. Tak cakap apa. Cuma kita kata istighfar lah, minta ampun ke Tuhan, kita bagi pengharapan lah. Cuma sekadar tu lah. Nak kata lebih-lebih tak boleh kita, betul tak? Nak lebih-lebih tak boleh, tak terlalu lebih jadi macam-macam kita tahu lah. Cuma sebagai seorang yang nyambut kena bagi semangat ke dia, kena bagi suruh dia beristighfar, tapi sejauh mana dia hati kita ada tu. Cuma kita tak boleh hukum lah. Sebagai ibrah saja. Janganlah kita ni tunggu sampai lagu tu baru kita nak ni. Dia ni tak boleh kita kata lebih, tak boleh. Kita beritahu dah tak boleh cakap bentuk-bentuk yang bentuk doa sebab tak boleh. Kita hanya sekadar beritahu waktu ni, tapi kita pun tak boleh nak lebih-lebih. Kita ada tu je. Dia nak lebih tak boleh. Kita bukan dah tahu benda-benda akan datang. Cuma kita hanya bagi pengharapan saja. Tu pun kita pun tak jelas, tak wani lebih-lebih buat sekadar tu. Cuma sebagai ibrah, kita bayangkan, adakah kita nak duduk tambah tahap tu? Baiklah kita waktu kita kuat ni pergilah ngaji. Benda yang patut kita buat, kita buat. Tak adalah kita menyesal dalam keadaan kita dah buat yang sepatutnya mengaji wahyu Allah. Lebih baik daripada menyesal yang mengaji pun tak ada. Kita ni menyesal orang baik, orang yang betul yang jiwa kita ni bila dah kita tahu kita tak agak mana, menyesal tak menyesal, tapi mana menyesal mana lebih baik. Menyesal dalam keadaan kita ni habis mengaji Quran dah ke, atau menyesal mengaji mana Quran pun tak ada gitu. Kita fikirlah sendiri. Sampai tak dengar habuk wahyu kata gapo kita, padahal bukan lama pun. Ya ma'asu ni makna dalam bahasa Arab cai. Kat sini gali. Fil ardi, di bumi. Bumi ni tanah lah. Jenuh lah cari tu gali bumi. Gali tanah. Gali tanah ni sekadar burung gagak lah. Lepas tu al-ardi ni tak boleh terima bumi. Kadang-kadang makna bumi, kadang-kadang makna tanah. Burung gagak kaki dia panjang, mana nak gali bumi? Gali tanah lah, kita lihat dia lah. Kenapa dia gali tanah? Nak ajar dia ni ibarat macam burung gagak ni, lepas dia bunuh orang, dia tak tahu lagu mana nak buat mayat saudara dia ni. Gagak pun tunjuk, Allah pun tunjuk cara melalui burung gagak bunuh seorang burung gagak lain. Lepas tu dia pun gali tanam saudara burung gagak dia tu. Nak ajar kepada Khabil ni cara kendalikan mayat kan. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menutup sawatan. Sawatan ni dalam bahasa Arab dua maksud. Satu mayat, satu kemaluan.
dalam surah Al-A'raf, sawah ni mana? Kemaluan. Hak ni mayat. Jadi sawah ni maksud asalnya sesuatu yang perlu ditutup. Sesuatu yang perlu ditutup lah. Tak kira lah kemaluan ke, mayat ke. Mayat boleh tutup tak? Perlu ditutup tak? Perlu. Tanam kan. Cuma tutup mayat lain, tutup kemaluan lain. Dalam surah Al-A'raf tutup kemaluan dengan daun-daun. Kan kita mayat saudaranya. Jadi sawah ni boleh jadi makna mayat, boleh jadi makna kemaluan, kat sini mayat. Dalam Quran dua. Asal sup. Kan? Sup ni buruk. Satu yang orang kena tutup. Kalau orang tengok ni buruk. Buruk kita. Qala. Bila tengok apa tu burung gagak ni tunjuk cara tanam orang, tanam jasad yang mati. Hak ni ada satu ibrah penting. Ibrah penting ayat ni Nabi Tuhan. Bila kita ni buat tindakan bercanda dengan wahyu, Allah jadi otak kita benak dengan kebenaran. Benak dengan kebenaran. Bila kita ni biasa langgar wahyu Allah. Mana langgar wahyu Allah ni tak mengaji ke langgar? Tak mengaji ke langgar? Wahyu Allah suruh kita mengaji, kita tak mengaji, langgar dah. Lepas tu hak lain pula. Kalau tak mengaji itu pelanggaran. Sebab Allah suruh mengaji, kita tak mengaji, pelanggaran. Lepas tu hak lain pula, langgar juga. Mana orang yang terbiasa melanggar wahyu Allah ini, Allah akan buat diri dia tu benak akan kebenaran. Tak mana kat sini nampak benak akan kebenaran. Dia rasa celaka laku, atau celaka laku, apa lah aku bunuh saudara aku. Tak, dia kata celaka laku ni tak ertilah nak tanam mayat ni. Sekadar tu je. Penyesalan diri dia tu rasa hibah sebab apalah tak erti sangat nak tanam mayat. Bukan apalah aku nak bunuh saudara. Bukan tak, dia tak menyesal situ. Patutnya nampak, patutnya nampak barang dia salah. Sepupu yang bayi tu Ustaz. Ha? Sepupu yang bayi ke apa? Orang bayi lah, okay. Malah mayat juga. Yalah. Dia buat benda. Ya. Buang bayi mana boleh jadi juga. Sama kurang ni benar. Ha? Molek dah. Padahal kita tahu tak. Dia kata untuk keselamatan dia. Mana-mana memang itulah. Memang kita cuba fikir, cuba ambil ibrah apa. Betul tak Allah kata kalau terbiasa langgar perintah Allah, Allah akan buat jiwa kita benar dengan kebenaran. Itu semua tak nampak. Nampak? Kadang-kadang kalau kita tak mengaji sampai sekarang, kita kata apa? Kita kata bukan dia nak mengaji lah ni. Mana kadang-kadang kita fikir kataan kita tu guna pakti tak? Hak Allah tak? Tapi dia semua dia tak nampak tu. Dia semua dia tak nampak tu. Oh kita ni kan bukan dia hak mengaji ni orang bisa berlaku. Kita tak bisa mana. Masalah Besok ni. mana kenapa tak mengatak bagi dakwah ni kan? Oh, pokok mengaji bisa berlaku, cikgu Syafi'i. Pokok bisa berlaku tu, pokok bisa berlaku kita tak mana macam tu. Dia kata gitu Ustaz. Tanya cikgu. Ada lah. Pokok bisa berlaku tu. Atas bisa berlaku tak mengaji. Orang ada-ada je. Sebab tu kita tengok tak sampai benda yang patut sampai kepahaman ni. Kita bukan nak menghukum, maknanya sebagai ibrah. Tak tahu pun kita sabar dengan nak cerita ni sebagai ibrah kepada kita
Sebelum jadi kepada kita, baik kita lepas hati. Dia tak tahu lagi. Kita sebagai ibrah saja kan. Mengapa aku tidak mampu? Mengapa aku tidak mampu? Dia kata, ya wailatani, Allah celakalah aku, apalah aku bunuh saudara aku ni. Patutnya aku tu. Dia tak nampak. Ada nampak, apalah, aku tiga apa aku ni. Pandai bunuh saja, macam pandai bunuh saja. Nak tanam mayat pun tak kerti. Kalau sekali saya tu yang besar. Mana dia tak nampak bahawa dia duduk zon salah, tak nampak. Dia kata, bila biasa melanggar perintah Allah, Tuhan buat kita benar akan kebenaran. An aku nabi selaha dalam uraq. Tidak menjadi seperti burung gagak ini yang pandai menutup banyak selawanya. Sekarang tu ya. Patutnya aku dah bunuh orang ni, putihlah nak tanam mayat. Mana kita nampak? Sekarang tu rasa penyesalan kamu, rasa hibur dari kamu ni. Sebab tu kadang-kadang penyesalan kita, kalau tak ada wahyu, penyesalan yang tak sampai maksud, yang tak sepatutnya, mana sekadar gitu ya. Fa asbaha minan nadimin. Lalu menjadilah ia sebahagian daripada orang-orang yang menyesal. Menyesal pun sekadar tu je, bukan menyesal hak sepatutnya, menyesal hak tak sampai maksud. Macam contoh, apa tu, bila Nabi dapat kemenangan dalam perangan, orang munafik kata apa? Orang nyesal tak pergi. Kalau aku pergi, aku dapat juga awal tu. Tengok, menyesal tak pergi, bukan menyesal tak pergi, tak dapat pahala bersama Nabi dan para sahabat. Sekarang tu dia menyesal, tak sampai maksud. Patutnya menyesal dia apa? Oh, kalau aku pergi dengan Nabi sahabat, mana dapat pahala perjuangan tu, saham perjuangan. Tapi sekadar menyesal apa? Menyesal tak dapat awal perangan. Mana itulah kata, bila kita duduk dalam keadaan jauh dengan kebenaran, Allah buat otak kita benar, tak nampak yang sepatut kita menyesal. Okay, lepas berlaku peristiwa itu, maka barulah berlaku undang-undang pembunuhan. Dan undang-undang pembunuhan, bagaimana kalau orang nak bunuh kita, boleh tak pertahankan dia. Mana baru cerita masa tu tak, sebelum ni taklah kalau tu waktu apa tu Habib tak buat apa-apa, sebab dia tak ada apa dia nak buat. Mereka bagi dia hak sesuai aja, waktu ni dia saja. Kata min ajli zalik, kerana itulah, min ajli ni kerana itulah. Maf'ul li ajli kan. Ajli kerana. Dari kerana itulah. Oleh kerana itulah, min ajli zalik, kami pun tetapkan, kata benar, kami pun tetapkan ala Bani Israel, ke atas Bani Israel, annahu, bahawasanya, man, barang siapa qatala, ia telah membunuh nafsan, seseorang, bukan kerana orang tu bunuh orang lain, bi ghairi nafsi, bukan kerana orang tu bunuh orang. Kalau orang tu bunuh orang lain, kita bunuh, qisas. Itu atas arah wahyu. Ni bunuh tanpa sebab. Ataupun bukan kerana kerusakan di bumi. Au fasadin fil ardi, dalam jihad. Fasadin fil ardi, buat kerusakan di bumi.
dengan nak bunuh orang yang ajak tauhid. Lepas tu berlaku peperangan, boleh bunuh dia. Faka'annama, maka seakan-akan lafaz ni, lafaz yang dikagumi oleh orang bukan Islam. Dia kata baguslah Islam ni, kan, bunuh seorang macam bunuh semua. Qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia bunuh semua orang. Macam contoh bunuh si Fulan bin Fulan. Kita bunuh, bukan bunuh dia saja, bunuh satu keturunan dia. Bila dia mati tak ada keturunan, tak ada keturunan amal lagi. Kalau kahwin dah setakat tu, kalau dia tak terbunuh, mungkin ada keturunan lain. Mana sama ada boleh membunuh satu keturunan dia atau menstopkan sebahagian keturunan. Bila mati seorang tu, ada keturunan yang tak wujud. Buat jangan. Kita sama agak ni. Kita ulang balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.